Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dan saya ingin gesa rakan-rakan supaya tingkatkan amal la'allakum tattaqun, ke arah derajat ketakwaan, terutama kegiatan amal malam hari di bulan Ramadan Mubarak. Hari ini kesempatan kita, dalam beberapa hari ini kita ada sambutan ya, Hari Belia, Hari Guru, dan kebetulan juga hari saya dibebaskan dari penjara kali akhir ini, dari penjara terus ke Istana Negara. Jadi saya mulakan dengan Hari Guru. Kita anggap profession guru ini profession yang sangat dimuliakan. Rasulullah SAW bila di antara tugasnya menyebut innama bu'aithtu mu'alliman, maknanya seolah dia diutuskan itu sebagai mu'allim, pengajar, pendidik. Dan oleh itu kalau kita masukkan tugas ini bukan saja sekadar profession biasa, tetapi profession yang membentuk generasi. Membentuk generasi ni maknanya tentu termasuk keterampilan, ilmu, pelbagai bidang disiplin dan kecekapan, kemahiran, tetapi membentuk manusia. Ini yang disebut dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Jadi mendidik itu sebenarnya memupuk, memperbaiki, membentuk dan menyempurnakan adab. Ini sebenarnya doa kepada Allah SWT. Jadi kita harap guru anggap begini, dan pemerintah, masyarakat mengiktiraf profession ini, kerana yang menentukan masa depan anak-anak kita itu adalah di kalangan ibu bapa dan pendidiknya. Saya kebetulan punya sedikit pengalaman. Saya mula sebaik saja menjadi siswa Zahid Universiti Melaya, terus mengasaskan yayasan anda akademik dengan rakan-rakan saya, iaitu untuk pelajar-pelajar miskin yang tidak mampu membayar yuran tinggi, beri peluang kepada mereka belajar semula tingkatan 5 dan tingkatan 6. Ramai rakan-rakan saya, profesor dan pensyarah Universiti Melaya pada ketika itu, turun mengajar hampir percuma dengan bayaran yang sangat kecil, anak-anak yang mahu diberikan peluang semula. Di antara mereka ada yang sangat berjaya sebagai hakim, sebagai pendidik, sebagai orang politik dan pelbagai profesion. Dan ini sambutan setelah puluhan tahun dengan alumni yayasan akademik, bersama ketua alumni Surah Suhaimi dan sahabat saya Saudara Kamarudin Makno. Jadi saya dengan Azizah meluangkan masa untuk bersama-sama mereka beberapa bulan lalu. Jadi selepas itu kerja ini sebenarnya sangat menyenangkan. Jadi kalau tanya saya, di antara profession yang saya sangat senang ialah menjadi sebagai seorang guru dan pendidik. Jadi setelah bebas dari penjara tahun 2004, saya ke St. Anthony's sebagai fellow. St. Anthony's itu di University Oxford, dan selepas itu di SAIS di Washington DC, dan berakhir sebagai profesor di University Georgetown, Washington DC. Dan di Washington itu agak lama kerana saya juga berdamping dengan kawan-kawan dalam IIT, International Institute Islamic Thought. Di antara seminar yang diadakan dengan Profesor John Wall yang sangat terkenal di sana, dan beberapa pensyarah kanan dalam bersiap rangka kuliah di universiti yang agak sangat ditekankan soal nilai dan mutu ilmiah mereka. Jadi saya harap guru-guru merasa cukup bersemangat walaupun dalam keadaan COVID-19 ini terbatas. Dan ini juga terkait dengan apa yang pernah saya hubungkan dengan soal digitalization, online, di mana guru-guru boleh berkhidmat. Sekarang ini pun terus berkhidmat. Jadi ada orang yang pertikai
mereka tak buat kerja. Ini saya ingat satu kritikan yang tidak adil. Guru-guru masih bertugas walaupun dalam keadaan sekatan, pembatasan sosial, tetapi ada masalah prasarana atau infrastruktur yang lembab di negara kita yang akan menyebabkan berlakunya kesenjangan di antara golongan bandar yang kaya dengan yang miskin di desa dan pedalaman Sabah Sarawak, iaitu connectivity internet. Kita buat online terbatas, tidak boleh berterusan kerana ada yang tidak punya kemudahan. Jadi sementara kita menyambut Hari Guru, mengiktiraf hak mereka dan tanggungjawab mereka, peranan mereka, dan memuliakan mereka sebagai satu profesi yang sangat dihormati, dan terima kasih kepada khidmat kerana atas khidmat dan pengorbanan mereka. Saya sampai hari ini, kalau guru-guru saya itu sama dia ada Tan Sri ke ataupun profesor, saya masih lagi cikgu. Termasuk umpamanya Tan Sri Rahman Asyad, mantan ketua pengarah pendidikan, saya jumpa dia masih lagi cikgu dan saya tu dianggap masih muridnya. Begitu juga dengan Muzaffar Tid, guru sejarah, dan saya tak sebutlah ini puluhan lain yang sangat berjasa dan berkhidmat kepada saya, sama ada di sekolah di Cerok Tok Kun atau Stowell School Bukit Mentajam atau Malay College Kuala Kangsar, Universiti Melaya, dan sampai sekarang kalau yang lain itu seperti yang saya sebut semasa saya di Washington, guru saya termasuk Syekh Taha Jabir Al-Alwani. Jadi kita doakan sebaiknya kepada guru-guru, tenaga pengajar. Bila sebut guru ni juga suatu bukan saya budaya, tapi maknanya kelompok semuanya lah, kerana guru ada yang jaga makmal, ada yang jaga kebersihan sekolah, itu semua kita harus ucapkan setinggi-tinggi penghargaan. Jazakumullah khairan kathiran. Baik, kesempatan ini juga kita mulakan Hari Belia. Hari Belia kebetulan semasa saya Presiden Majlis Belia Malaysia, kita mulakan gesaan kepada kerajaan dua perkara. Pertama, mengiktiraf Hari Belia negara, yang kemudian Allahyarham Tun Abdul Razak memberikan persetujuan. Keduanya, Majlis Perundingan Belia Negara. Ini umpamanya semasa Tun Abdul Razak merasmikan sidang Belia Asia tatkala saya menjadi Presiden Belia Malaysia, dan diiringi oleh Menteri Belia Kebudayaan Belia dan Sukan Datuk Hamzah Abu Samah pada masa itu. Dan kekuatan Tun Razak ini ialah walaupun dia tahu kita ini keras menentang dan sebagainya, tapi senantiasa memberi ruang kepada mahasiswa dan belia untuk menemu dan berbincang dan bertelagah dengan, dan dia terima dengan sabar. Baik, itu tahun 1971. Saya mula aktif umpamanya di Universiti Melaya, ya, dalam tentu di rangka PBMUM, Persekutuan Bahasa Melayu Universiti Melaya, kerana mempertahankan dasar bahasa kebangsaan. Ya. Pada masa itu kerajaan agak lembab dalam melaksanakan dasar bahasa. Anak-anak di sekolah kebangsaan itu kemudian masuk universiti dalam jurusan Inggeris semuanya, jadi mereka akan menjadi korban. Oleh itu ada desakan penubuhan universiti kebangsaan, jadi melalui PBMUM, PMIUM, dan saya lama memimpin PKPIM, Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia. Dan di antara hal yang kita berlaku ya masa itu ialah Kedutaan Amerika Syarikat membantah demonstrasi, membantah campur tangan Amerika, mendukung Israel, dan kami perjuangkan nasib rakyat Palestin dan dunia Arab yang ditindas dengan sokongan Amerika Syarikat. Banyak kegiatan-kegiatan lain yang kita lakukan termasuklah, dan menyebabkan saya akhirnya sebagai pemimpin belia ditahan di bawah ISA, Akta Keselamatan Dalam Negeri, tatkala memimpin ABIM, dan itu dalam majalah Risalah ABIM pada ketika itu diperjuangkan nasib masa itu lebih 1,000 ditahan, termasuk Ustaz Fadil Noor dan lain-lain, yang tapi mereka setakat satu hari, saya hampir 2 tahun. Kalau jadi ketua ni risiko dia lebih besar. Jadi itu pengalaman kita dengan
ABIM, Gerakan Belia, dan saya juga memimpin Majlis Belia Malaysia. Dan ini tak kala saya ditahan di bawah SE di Kemunting, tetapi itu pengalaman yang mengajar saya bahawa masalah kemiskinan itu harus diperjuangkan. Apa sebabnya ditahan? Sebab saya bangkit bersama mahasiswa dan belia membela nasib rakyat dan miskin, pekebun kecil getah, petani di Kedah terutamanya di Baling yang terhimpit kerana kesesakan hidup. Walaupun negara merdeka, kerajaan mengatakan menjamin merdeka itu adalah jambatan untuk membela nasib rakyat, tetapi ternyata rakyat menderita, dan kami sebagai generasi muda harus bangkit. Ini beza dengan kadang-kadang generasi muda ni dia seronok pakaian elok-elok dan hebat, kemudian ambil foto dengan tokoh-tokoh VIP. Itu perjuangan mahasiswa. Padahal perjuangan mereka itu adalah menjadi juru bicara conscience rakyat atau conscience of the majority. Dia mesti faham apa dia derita rakyat, apa dia kemiskinan, apa dia kesenjangan, apa dia rasuah, apa dia kezaliman. Dia mesti menolak ini dan mesti mencetuskan adilisme dalam membawa perubahan ini. Dan saya syukur alhamdulillah kerana dalam pengalaman ini saya berdamping dengan ramai kawan-kawan yang menjadi pemimpin-pemimpin masyarakat dan parti politik pada masa itu, ya, termasuk marhum Ustaz Fadil Noor, sahabat setia. Ini semasa saya di mana Perdana Menteri, masih mesra dengan dia sebagai seorang sahabat karib dan setia, dan didampingi oleh Syekh Razali Nawawi yang pada masa itu dekan kuliah undang-undang Universiti Islam Antarabangsa. Ini tak kala Tun Hussein On selaku Perdana Menteri merasmikan seminar dakwah belia Islam Asia, tak kala saya menjadi wakil Badan Belia Islam Sedunia WAMI bagi Asia Pasifik. Belakang tu nampak ialah Tun Said Nasir Ismail, tokoh bahasa, ketua pengarah Dewan Bahasa Pustaka lama, pejuang bahasa yang terkenal, dan kemudian menjadi pengurusi Yayasan Dakwah Islamiah. Saudara-saudara, saya minta kalau generasi muda ya, juga lihat, ada saya pernah gesa, hai anak-anak muda, berdasarkan mengupas ringkas surah Al-Kahfi, nahnu nakhussu alaikum naba'ahum bilhaq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Ini maknanya kisah daripada Al-Quran tentang semangat kental anak muda menolak rasuah kezaliman dan mempertahankan di hati sanubari mereka jiwa yang bersih untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya pautkan juga video lama yang saya fikir mungkin wajar dilihat semula, kerana itu pidato real di depan khalayak dalam keadaan yang sangat tegang. Saya mau mesej ini kepada anak muda yang mencetuskan perubahan di Tunisia, Mesir. Anak muda, Facebook, tweet, blog, do as much as possible. Get to every single youth of this country. Fight them and fight them hard. Power, one, you don't have money. Power, you don't have kuasa. What do you have? You have integrity. You ada marwah, you ada jiwa, you ada semangat. Dan ini boleh menumbangkan Fir'aun kecil, Hosni Mubarak. Kalau Fir'aun kecil kamu boleh tumbangkan, tahun ini yang lain cicak mengkarung, kamu boleh cincang-cincang. Syaratnya apa? Nahnu nakhussu alaika naba'ahum bilhaq innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Apa maknanya? Allah menceritakan dalam Quran, biar Allah ceritakan cerita yang hak. Itu selingan sedikit gambar beberapa tahun yang lalu, ya, saya ingat 3-4 tahun yang lalu, bila kami ditahan daripada berbicara, dihalang. Jadi saya minta kepada ketua polis pada masa itu, berilah saya ruang bercakap sedikit saja, yang lain dilarang. Jadi itulah, hai anak muda,
Baik. Jadi kita telah menyentuh tentang Hari Guru dan Hari Belia. Tapi kebetulan masa ini juga 2 tahun yang lalu saya dibebaskan dari penjara. Dari penjara terus ke istana. Ini agak luar biasa. Dari Sijin lal Khasar. From prison to the palace. Yang Di-Pertuan Agong, sebaik kita mencatat kemenangan, Sultan Muhammad Kelantan masa itu menyatakan bahawa beliau ikuti perkembangan kes saya dan tahu saya di NII. Dia lihat seluruh prosiding dan dia rasa walaupun ini kuasa Kebahagiaan Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong, tetapi dia melaksanakan itu dengan penuh kesedaran untuk menolak kezaliman yang telah menimpa saya. Jadi ini saya keluar dari penjara, terus ke istana dan diiringi oleh pegawai Tuan Sirajuddin dan pegawai penjara yang menjadi sahabat. Dan itu sebenarnya masa di rehab center Ceras, saya diberi cepat-cepat kot dengan tie, dengan songkok, kerana katanya dari penjara terus ke istana. Jadi saya sangat junjung kasih dan terutang budi kepada tuanku Yang di-Pertuan Agong yang memberikan ruang. Pada malam itu kita berhimpun dan saya menyampaikan ucapan yang menyatakan bahawa saya tidak mungkin dibebaskan tanpa izin Allah dan dukungan rakyat. Rakyat berjasa terutama dalam pilihan raya Mei 2018 yang membolehkan saya dibebaskan. Jadi untuk itu saya ada juga rakaman tentang proses kebebasan di mana pengarah penjara mengejutkan di bilik ini perpustakaan dengan memberikan keterangan kebebasan tersebut. Saya syukur kepada Allah SWT kerana jasa saudaralah maka saya bebas berdiri di sini. Adalah dengan ini memerintahkan supaya Datuk Seri Anwar bin Ibrahim diberi pengampunan sepenuhnya dan dianggap sebagai seorang yang tidak pernah melakukan apa-apa kesalahan serta diberi pembebasan serta 9 Mei yang lalu, kejutan dengan Yang di-Pertuan kekuatan Agong dasar kemudian rakyat memberitahu saya seluruh Malaysia, Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, semua bangkit buat kejutan bukan sahaja di Malaysia, seluruh dunia. Saya tidak akan lupa. Berikutnya saya pun jasa bertanding rakyat di kepada Port saya. Dickson dan Kita jangan lupa masuk yang ke angkat Parlimen. kita ini rakyat. Tentukan dasar kita itu tidak lari daripada apa yang kita janjikan kepada rakyat. Dalam negara ini mau jadi pemimpin Pakatan Rakyat masa itu. Dan Jadi masa itu atas tiket Pakatan Harapan, jadi saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan Port Dickson, dan di Port Dickson yang berjasa dan membantu saya dalam keadaan saya susah. Terima kasih banyak. Anak kita, anak Tengok Kadazan, anak kita. penyokong-penyokong dari seluruh negara, termasuk Sabah dan Sarawak. Ini kemudian saya mengangkat sumpah sebagai ahli Dewan Rakyat. Kita telah membuktikan bukan saja kepada rakyat Malaysia tetapi juga seluruh dunia bahawa semua kaum, Baik. semua agama, semua rakyat boleh bersatu mengangkat martabat negara Malaysia tercinta. Saudara, ni pada hari Isnin ini kita akan ke Parlimen. Memang kita dalam keadilan dan Pakatan Harapan membantah keputusan kerajaan tidak meneruskan dengan sidang Parlimen. Tetapi hari Isnin ini adalah hari di mana diadakan sesi titah diraja perasmian Parlimen oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi oleh demikian saya telah menegaskan dalam Pakatan Harapan bahawa untuk sesi hari Isnin kita harus memuliakan institusi diraja, tidak menimbulkan apa-apa masalah, supaya
perjalanan itu penuh hormat dan teratur. Ada umpamanya usaha-usaha untuk menggagalkan. Saya fikir itu boleh dilakukan sekadar mempertikai keputusan kerajaan kerana tidak menyadakan sesi parlimen. Tetapi ini jangan dikelirukan dengan sesi hari Isnin. Hari Isnin ini kami dari pihak pembangkang, khususnya Pakatan Harapan, itu akan ikut adab dan tata susila dan peraturan supaya berjalan dengan baik dan lancar dan tidak ada apa-apa kemusykilan dan permasalahan yang dibangkitkan. Yang tahu untuk dibangkitkan di mahkamah kemudian ataupun pertikai dari segi politik, itu jangan mengganggu gugat perjalanan, terutama dengan kehadiran kedua haduli yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Akhir saya ingat nak sentuh juga tentang kelonggaran yang diberikan. Alhamdulillah, beberapa masjid telah diberikan sedikit kelonggaran, sekitar 12 orang berjemaah. Cuma saya nak kena pesan saja kepada rakan-rakan supaya mengingat bahawa sementara kita memanfaatkan kemudahan ini baik, dan juga tentang rumah ibadat yang lain, kita jangan lupa bahawa masalah COVID-19 ini belum selesai. Kebimbangan daripada banyak pihak ialah ia mungkin meningkat semula, dan ini membimbangkan kita. Dan jawapannya, kalau kita dengar pakar-pakar dari Perancis, Amerika, China dan seluruh dunia, pelbagai pandangan diberikan. Kadang-kadang katanya seperti awal dia hanya menyentuh orang-orang yang paling tua, kemudian sekarang ini ada mutation menyentuh pada kelompok yang lain. Ada yang menyatakan bahawa ia akan berakhir dalam beberapa bulan lagi. Ada yang katakan mungkin rebound dan bangkit semula dengan lebih panas. Pelbagai teori dikemukakan. Ya. Kita tidak tahu jawapan yang persis, yang jelas. Yang nyata, jumlahnya bertambah kalau ujiannya bertambah. Ada yang mengatakan di Malaysia ini jumlah tidak bertambah, tetapi ujian kita terbatas. Kita kena akui itu, ya. Ujian kita sangat terbatas. Kami ahli parlimen diuji, ya, kerana nak masuk parlimen itu diuji, kena lulus. Jadi alhamdulillah saya boleh dapat maklumat pagi tadi, saya Azizah Nurul Izzah nampak negatif COVID-19, ya. Tapi diuji. Sebelum diuji saya belum tahu, walaupun nampak sihat, mungkin ada. Ini kebimbangan kita. Sebab itu test sama ada atau tidak jangkitan ini ialah pada kapasiti keupayaan kita menguji. Saya tekankan sebelum ini, ya, bahawa di Singapura jumlah meningkat apabila diuji pekerja asing. Jadi jumlahnya tidak pada rakyat tapi pekerja asing. Jadi oleh demikian, apa pengajarannya? Ada kelonggaran termasuk di masjid, kita boleh manfaatkan bagi yang mendapat peluang, ya, daripada 1000 jemaah 12 orang, ya. Tetapi jangan lupa untuk senantiasa waspada dan beringat untuk menjaga pembatasan atau jarak sosial, sentiasa basuh tangan dan bersihkan diri, yang juga satu pengajaran dalam agama, ya. Dan gunakan sabun dan betul-betul suci, dan kalau perlu di mana tempat dipakaikan topeng untuk menjaga supaya jangkitan itu tidak merebak. Semoga Allah SWT memelihara kita semua, dan kita dapat terus dengan ibadat ini. Dan walaupun sekatannya banyak orang berfikir, Allah, tahun ini puasa pun tak sama, raya pun, ialah di antara yang afdal, yang utama itu kesihatan, ya. Kalau dalam maqasid syariah itu pun keselamatan itu utama. Jadi yang demikian, janganlah kita mengeluh banyak sangat, bersyukur, memanfaatkan waktu, beramal dan membaca, dan terus bekerja sekadar upaya, jaga hubungan kita, dan ambil masa yang lebih banyak dengan keluarga. Saya dalam sepanjang sejarah hidup ni belum pernah duduk di rumah begitu lama
Saya ingat paling lama mungkin masa saya kecil ya, di sebelum sekolah lah. Inilah sekarang kali pertama duduk dan ada manfaatnya dengan isteri, keluarga, anak cucu dan banyak membaca. Semoga Allah Taala memberikan taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.